Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Kita bersyukur kepada Allah. Okey, apa khabar semua? Okey. Dia patut dengar bahasa Arab tu. Kaifa halukum? Jawab dia ana bi khair. Ana bi khair. Ramai dah tahu tu. Okey. Untung boleh tak? Boleh. Kaifa halukum? Nahnu bi khair insyaallah. Okey, pada malam ini kita nak buat dua tajuk. Sebab bila saya dah lihat apa tu Tan Sri, Puan Sri, Datuk Datin punya improvement tu nampak laju. Ya, nampak laju, excellent ya. So kita hari ini kita pergi terus kepada mengenal baris dalam bahasa Arab. Mengenal baris. Maknanya bahasa Arab ini, bahasa Quran khususnya, makna dia sebenarnya duduk pada baris. Duduk pada baris. Ya, duduk baris. Baris ni nama dia ashkal. Ya, nama dia ashkal. Baris. Ya, ashkal ya. Dan saya selalu nak remind pelajar saya, ini memang kena remind kan. Susah sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan rasa tak susah, itulah improvement dah better lah tu. Ya, ashkal ni makna dia baris ya. Ashkal. Alif lam, alif shin. Ya, ya, ashkal ni artinya baris. Ashkalun. Akal ya, baris ya. Ashkal, baris. Ashkal, alif shin ka alif lam. Nak tulis apa tu Rumi? Ashkal. Tak apa. Ashkal baris. Barisnya. Baris. Mana dia baris? Ya. Ashkal baris. Kita minggu lepas kita buat pelan-pelan, slow-slow. Nampak kelas kita bagus berjalan. Hari ni pun biar kita sikit, asalkan kita dapat. Okey, ashkal maknanya baris. Ya, ashkal artinya baris. Okey. Dan kita pergi kepada mengenal baris isim dulu. Ya, mengenal baris isim. Jadi dalam Quran ni kita tahu ada fi'il, ada isim dan ada haraf. Ya, okey. Ada fi'il yang tetap barisnya, tak risau langsung. Fi'il apa tu isim yang tetap langsung tak risau. Mana kita within second pun kita boleh belajar. Lepas tu yang kita risau isim yang berubah. Yang berubah maknanya kepada tiga keadaan. Fi'il pun berubah pada tiga keadaan. Jadi tuan-tuan kena ambil konsep ini. Memang susah nak faham. Ya, perubahan baris pada isim dan juga fi'il memberi makna perubahan makna. Perubahan tugas isim berkenaan. Ya, okey. Jadi hari ini kita lihat siapa yang mengubahkan isim tu. Ya, orang mana? Kita belajar dulu yang mengubahkan isim tu adalah perkataan-perkataan mabni. Ya, yang terdiri dari haraf. Okey? Dan juga
isim yang mabni, yang mengubahkan. Jadi kalau kita tengok isim tu berubah, maka kita tahu dia tu sebenarnya telah diubah oleh mesti ada haraf di depan dia. Jadi ini pun saya tak risau. Kalau kita dapat clear dengan baik within 45 minutes ni, okey. Ini ashkal ya. Okey. Tuan-tuan tenang tak ni? Boleh? Okey. Kalau rasa penat, tarik nafas sekali. Ingat ni? Tarik nafas. Ya? Tarik betul sebab penerbit kita punya YouTube boleh lari komputer. Tarik. Oh, tarik. Oh ya. Yes. Ini tarikh ni tak boleh padam. Sebab tarikh ni tarikh kita bermula. Dan kita akan letak tarikh berakhir. Dan lepas itu tarikh kita menerima ijazah. Ya. Tulis mula kat situ. Tulis mula. Ini tulis dalam kotak ya. Okey. Nak tulis mula ya. Mulai. Okey, di sini tarikh biasa apa dia? Hari ni 8. 4 tahun 2012. Okey. Ini tarikh hari ni. Hari ni kelas ke-9. Jangan risau, kita punya program 200 hours. Hari ni baru 18 hours. Okey? Jadi 200 hours. So sekarang ni kita nak kenal isim. Isim tak susah nak kenal dia. Ya? Nanti kita akan beritahu bagaimana tanda-tanda isim. Sekarang ni kita tengok dulu baris isim ya. Saya kena pelan-pelan je sebab saya takut nanti kita hilang. Okey? Isim. Okey. Okey, isim dia bunyi-bunyi al-ismu. Okey. Al-ismu. Okey, maknanya the noun dalam bahasa Inggeris. Kalau kita kata ismun, a noun. Ya, a noun. Untuk mengenali isim dalam Al-Quran langsung tak susah. Tapi 1-2 hari tak boleh kenal lagi lah. Bila kita kenal sisipan, lepas dia isim lah. Ada sisipan yang kerja dia mengubah isim je. Dia mengubah isim je. Ya. Sebagai contoh, kalau kita kata isim, perkataan isim, al-masjidu ni isim lah kan? Sebab dia memang masjid kan? Ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, Prof, dia jadi masjidun. Masjidun. Sebab isim dalam apa juga keadaan dia mesti bagi depan. Tak boleh kata masjid. Orang Melayu kata masjid. Orang Arab kata al-masjidu. Masjid itu. Kalau dia tak ada apa-apa, dia seorang-seorang diri, dia mesti sebut sama ada al-masjidu ataupun masjidun. Tak boleh kata masjid. Kena kata masjidun. Ingat, dia mesti berbaris hadapan. Mesti berbaris hadapannya. Okey ya, baris hadapan. Ini baris asal. Okey, dia baris asal dia mesti baris hadapan. Okey. Kalau kita letak min di belakang ni dan adik-beradik dia dan rakan-rakan dia, ini sudah jadi masjidi. Ya? Masjidi. Masjidi sebagai contoh ya, sebagai contoh. Tapi ini bukan lesson lagi, ini baru contoh. Okey, huruf ja ya. Huruf ja. Dia bawah kategori huruf ja. Huruf ja tu mana huruf yang membaris bawahkan isim selepas tu. Dia tak boleh duduk pada fa'il, dia hanya boleh duduk pada isim. Minal, jadi di sini kena baca minal lah sebab ini alif lam kamariah kan. Minal masjidi, atau kalau tidak ada alif lam, min masjidin, from a mosque. Ya, dalam bahasa Inggeris dia. Kalau macam ni nanti baru kena baca minal masjid sebab ini alif lam kamariah. Ya, alif lam ya. Boleh? Ini contoh saja. Contoh saja kan? Ya. Bawah ni minal masjidun ni umum lah. Dia umum lah. Kalau kita kata min, nak beritahu bila letak huruf ja, dia kata dari sebuah masjid. Dari sebuah kena masjidin. Kalau di sini dari masjid itu. Okey, boleh ni? Ini contoh saja.
Bagaimana huruf jar? Dia ada semua sekali 12 kan? Okey. Kalau min masjid. Min masjid. Ya. Kalau jamak Jamak kena masjid lah. Jamak sama juga. Kalau jamak masjidin daripada masjid-masjid. Kalau minal masjid tadi, masjid itu. Ya. Minal masjidilah datang mereka. Minal masjidilah. Masjid itu. Dari masjid itu. Dari masjid. Ya. kalau banyak From the mosque. Masjidin. Ini dari masjid-masjid. Tak tahu which mosque. Okay? Oh, kalau banyak din tu dari banyak. Banyak. Masjidin. Ini jamak ni. Ini jamak. Ini mufrad. Okey? Ini contoh saya belum masuk lesson lagi ni. Baru mukadimah baru ni. Okey. Boleh tak? Kalau nama khas masjid macam Al-Ubudiyah. Itu dah jadi minal masjid al-ubudiyah. Ya. Bawah juga. Minal masjid al-ubudiyati. Bawah. Kena ikut dia. Itu after June baru dapat. Yang tu. Ini jenis-jenis yang boleh betulkan ustaz ni. Kalau ustaz masuk longkang kena naikkan. Betul betul. Sebab itu susah orang nak baca nahwu. Orang takut. Kami pun bukan tak takut mati je. Kalau ikut takut tak dapat semua kan. Yang betul tu dari Allah, yang salah tu kita kena belajar kan. Jadi minta baiki lah. Okey tuan-tuan, isim ya. Jangan risau bagaimana nak kena isim. Kita beri contoh. Okey. Okey, baris isim asal dia baris depan. Yes. Asal dia baris depan. Sama ada baris depan satu atau baris depan dua. Okey? Asal dia. Maknanya kalau isim itu tidak ada sebab yang menyebabkan dia baris atas atau baris bawah, maka dia mesti baris depan. Ulang ke? Ya. Kalau isim itu, apa pun juga isim, tidak ada sebab yang menyebabkan dia baris atas ataupun baris bawah, dia mesti baris depan. Sebab baris depan baris asal. Namun begitu, bila dia baris depan, dia masih ada 8 sebab. Kalau dia bukan baris bawah Ya. mesti baris depan. Baris depan. Boleh terima ni konsep ni? Konsep ni saya reka sendiri untuk orang awam. Okey. Isim asalnya baris hadapan. Kalau kita kata dia saja-saja, kita kena kata al-masjidu. Maknanya the mosque. Kalau dia tidak ada alif lam, dia bunyi masjidun. Okey? Okey boleh? Satu masjid juga, tapi masjid mana-mana kita can be any mosque. Masjid tu. Yes, kalau al-masjidu masjid itu. Mungkin kita refer to a certain mosque. Ya? Yeah? Boleh? Okey. Baris kedua dipanggil baris atas. Ya, baris atas. Senang ya? Ataupun baris atas dua. Baris dua di atas. Kalau kita belajar di kampung, dua di atas, dua di bawah, Ya. Contohnya kalau al-masjidu dia jadi al-masjidi. Nak test tengok je dulu. Al-masjid da ataupun masjid dan mesti ada alif. Untuk menjadikan dia baris atas, dia ada 12 sebab. 12 sebab. Jadi insya-Allah by 2 tahun ni tuan-tuan boleh faham apa dia 12 sebab tu. Bila kita buka Quran saja,
tahu inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa fathan tu bagi atas? Ada sebab dia. Sebab yang keenam. Dan nyatakan apa sebab dia tu. Jadi inilah saya faham bahawasanya inilah konsep kita belajar Al-Quran dan mengajar kepada orang. Kita faham apa sebab dia bagi depan, apa sebab dia bagi atas, dan apa sebab dia bagi bawah. Bagi bawah dia kata macam ni. Dia panggil baris bawah ni, ya, ataupun baris bawah double. Sebagai contohnya, kalau al-masjidah jadi al-masjid, yes, jadi, ataupun masjidin. Jadi ini ada 3 reason only why isim berbaris bawah. Kalau kita kata Allahu Akbar 3 reason, takkan tak sanggup nak tahu kan. Ini yang 3 lah. Ini yang 3. Jadi isim dalam Al-Quran hanya ada 3 tanda saja. Tanda asal iaitu baris depan, tanda yang dah berubah baris atas, dan tanda yang berubah yang kedua iaitu baris bawah. Ini untuk isim. Ingat, isim dia ada tanwin, tetapi fi'il tidak ada tanwin. Isim ada tanwin. Tanwin tu nak menunjukkan dia tu indefinite. Tapi tidak ada word indefinite untuk words, untuk verb. Hanya untuk isim saja. Kita boleh kata sebuah kereta, sayaratun. Kereta itu as-sayarah, the car. Ya? Jelas tak? Okey? Okey. 3:28. Okey. Baris asal dia 8 ni. Okey, baris asal dia bagi depan. Namun begitu, bagi depan ni dia ada 8 sebab. Maksud saya kalau isim itu tidak baris atas, tidak baris bawah, dia akan mengambil salah satu daripada sebab 8 ini. Jadi kalau katakan sebab pertama, kenapa isim ni baris depan? Kerana dia menjadi ini. Kejadian itulah yang kita nak belajar. Ada 8 kejadian. 8 kejadian ini ada pada isim ni. Maknanya tidak boleh sama sekali dia baris atas dan baris bawah. Ini kecualian dia. Kecualian dia. Jadi kalau ada datin berduka dari 8 ini, one of the 8 reason ni, 8 reason ni, isim maintain bagi depan. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Dia maintain bagi depan. Kalau ada salah satu daripada sebab ni baris atas, dia mesti baris atas. Dan kalau satu daripada baris bawah ni, dia mesti baris bawah. Untuk baris bawah ada 3 saja sebab. Untuk baris atas ada 12 sebab. Dan untuk baris depan ada 8 sebab. Boleh teruskan ni, boleh? Clear tak? Okey. Jadi kita mesti ingat bahawasanya baris asal dia bagi depan. Namun begitu, bukan semua baris depan. Kalau dia jadi ini, dia baris depan. Kalau jadi macam ni, baris depan. Jadi ada 8 ini yang menjadikan dia baris depan. Jadi ini tak apa. Jadi sekarang ni kita nak tengok yang kecil dulu. Kenapa isim baris bawah? Okey. Boleh? Okey. Sekarang ni kita tukar nama dia. Tukar nama ya? Tukar nama. Sebab kita belajar bahasa Arab, tak boleh sebut baris depan. Kita kena sebut yang ini al-marfu'at. Cuba sebut. Al-marfu'atu. Al-marfu'atu maknanya yang berbaris hadapan. Mufrad dia al-marfu'. Daripada kita baca nawaitu rafa'al hadasi kan? Itu daripada rafa'a. Yarfa'u marfu', kena tinggi, kena angkat. Bila baris depan kena tinggi, kena angkat, kena tinggi, kena angkat. Maksudnya bunyi dia al-marfu'at.
dia ni kalau al-marfu'atu. Kalau tak ada alif lam, marfu'atun. Tak payah mati, baca tun gitu. Al-marfu'at. Bunyi dia al-marfu'an. Al-marfu'at mean berbaris hadapan. Ya? Tak, ni nama dia. Ni nama dia. Oh, Nama dia. Nama dia. Bukanlah kita dah pergi ke yang Belum lagi. Belum lagi. oh, dia nama. Ni lepas ni kita pergi pada ni. Okey. Okey, itu dia marfu'at. Okey. Yang ini nama dia al-mansubat. Al-mansubatu. Mansub ini berbaris atas. Mansubat. Baris atas. Ya, okey. Yang ini nama dia al-majrurat. Majrurat baris baris bawah. Al-majruratu. Tu. Batu. Ya, batu. Al-mansubat kalau wakaf. Batu. Ya, batu. Ya. Jangan kata al-mansub batu, jangan. Al-mansubatu. Okey. Ada baris. Ada baris ha. Datuk kena sabarlah. Memang kena sabar. Pasal benda ni dia banyak kerenah al-majrurat. Majrurat ni daripada jar. Yang ni daripada nasb. Yang ni daripada raf'un. Okey. Kalau al-majrurat kena baris atas. Baris bawah. Sebab bahasa Arab ni bendanya sikit je tapi nama macam-macam. Pening kepala. Benda sikit je nama macam-macam. Itu yang menyebabkan rumit dia kan. Okey. 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 Okey, tengok sini. Boleh? Okey, isim bila dia duduk sendiri tak ada apa-apa, dia kena marfu'at. Hadapan. Jangan kata lagi hadapan, kena marfu'at. Bila dia kena salah satu daripada 12 rizal ni, dia kena mansubat. Bila dia sini majrurat. Malam ni kita pergi majrurat. Tapi belum pergi majrurat tu saya nak kenalkan tanda dia. Okey. Okey, ini isim ini kena marfu'at. Dan apa tanda marfu'at? Dari depan. Kita kata baris depan. Tapi orang Arab kata dhammah. Boleh? Ini nama dia dhammah. Dhammatun lah. Matun. Dhammah ya. Ini dhammah. Tuan-tuan kena tulis, saya telah dinasihatkan oleh guru saya, you must mention this in Arabic. Jangan kenakan dengan bahasa ibunda. You must mention this in Arabic in whatever situations. Direct method. Sebab itu saya kena ikut kesabaran mereka. Mereka sabar. Mereka bukan Islam mengajar tu. Sabar. Kan lebih daripada kita lagi. Bila sampai waktu sembahyang, okay, endut, now time to pray. Pergi-pergi dia dah siap dah sejadah sembahyang lah. Dia siap untuk kita, dia tak sembahyang. Dia kata kau sembahyang aku dapat pahala. Ustaz, sorry. Tadi kata al-marfu'at itu bawah depan, ini pun depan juga. Al-marfu'ah ni jawatan dia. Jawatan dia. Jadi isim yang macam ni, yang single macam ni, yang tak ada mansub ni, dia kena marfu'at. Marfu'at ni berbaris hadapan. Tanda baris depan dia dhammah. Kalau satu. Kalau dua, tanwin dhammah. Tanwin
Dhammatun. Tanwin dhammah. Senang. Tanwin tu double. Ini konsep yang rumit kita tengok. Tanwin tu mean double. Boleh? Tanwin. Ya? Dhammatan tu dah tinggi martabat tu. Itu dah tinggi martabat tu. Dhammatan boleh juga. Okey. Okey, setakat ni boleh? Okey. Isim marfu' ada apa tanda dia? Marfu' ada dhammah. Tanda dia dhammah ataupun tanwin dhammah. Ini tanda asal. Ada dua tanda yang bukan asal kemudian. Bila di musanna tanda lain, bila di jamak tanda lain. Yang itu kemudian ya. Takut keliru. Sebab kita nak tackle ini dulu. Okey. Kalau macam ini ni dia panggil tanwin fathah. Yang ni dia panggil fathah. Dia panggil fathah. Fathatun. Dia panggil fathah. Cuba sebut. Fathah. Kalau dua macam ni dia panggil tanwin fathah. Kalau nak kata fathatan, itu boleh juga. Ya. Tanwin fathah. Tanwin fathah. Tanwin tu artinya double. Itu dhammah tu mati tak? Boleh kata boleh hidup kan, tapi kita matikanlah senang. Kalau hidup kan dia duk ngacau kita je. Dhammah. Ini tanwin fathah. Ya. Okey. Boleh? Senang je kan? Yang ini kalau dia majrur, tanda dia kasrah. Tanda dia kasratun. Okey, jangan kata kasratin. Kalau kata kasratin mesti ada sebab. Okey? Kena kata kasrah sebab original dia mesti bagi depan isim. Kasratun. Mesti kasratun. Sebab dia isim dalam keadaan dia sendiri-sendiri, dia mesti bagi depan. Kalau kata kasratin, why? Dia mesti must have 3 reason. Jadi Al-Quran ni yang paling tak tahan sekali reason. Nak kena ingat why. Itu yang bukan kata susah. Kalau kita dah minat tak susah, memang seronok. Sebab nak jawab why tu. Why Tanwin tu maknanya tersedik kan? Ya. Double. Tanun mati. Ya. Waw bawah. Tanwin fathah. Mana-mana. Boleh sebut bahasa Melayu lah tanwin. Tanwin tu makna double. Kalau nak baca tanwinu fathatin. Baca betul. Baca betul. Double. Tapi untuk term-term ni kita tak sebut betul lah Pak. Tanwin fathah. Maksud saya mana satu double lah. Ni. Itu tanwin ya. Dah tanwin. Kalau double ni tanwin. Sama ada tanwin fathah, tanwin dhammah ataupun tanwin kasrah. Kalau ini tanwin kasrah. Tanwin kasrah. Okey sebut tak saya ikut ejaan sangatlah, sebut tanwin kasrah. Kalau nak sebut bejaan betul tanwinu kasratin. Sebab hari ni kita akan belajar apa sebab isim tu bagi bawah. InsyaAllah by 15 minit kita tahu. So kita akan tengok dalam Quran. Sebab tu lah tuan-tuan tengok saja dia kasrah dengan 3 sebab ni, bulu roma bodoh naik dah. Ruginya aku baru tahu kan. Tapi orang putih kata apa? Never late but what? Better late than never. Okay. Saya pun berazam ni kalau Cik Sahar sihat 200 rakaman. Lepas tu siapa-siapa yang dulu lah kan tinggal 200 rakaman, pahala banyak dapat. Tu sebab dalam hadis siapa yang mengajar Quran dan mengajar kepada dia masuk syurga. Apa lagi nak? Masuk syurga. Keluar dari kubur besok macam tu je. Hello, how are you? Tanya kan. Are you come to me, come to my house kan. Yang bawa tu Nabi. Allah, hebatnya. Tak nak ke?
Tinggal semua, kan? Tinggal semua. Penerbit pun sama. Penerbit pun sama. Penerbit pun sama. Dia termasuk belaka orang yang siapkan makanan, orang yang serve air, tukang masak, semua dapat. Kalau kita nak dapat juga, kita bawa lah perut sikit, dapat lebih lagi pada orang lain, kan? Okey. Boleh ni? Boleh. Yes. Nanti minggu depan kita akan pergi marfu'at dan mansubat. Okey. Ingat, marfu'at dia baris depan bila dia tidak mansubat, tidak majrurat, dan dia berada di antara 8 reason ini. Jadi 8 reason ini menjadikan isim tu asal. Asal baris isim baris depan. Ya, baris depan. Ya. Asal dia baris depan. Sebagai contoh, kalau kita tengok Al-Quran, kan, ni, cuba tuan-tuan baca. Baca betul-betul? Wallahi. Tak boleh. Wallahu baca betul-betul. Alimun tak payah tahu nahu. Baca ni. Hakim. Yes, ini sebab pertama dan kedua kenapa isim bagi depan. Ada sumpah tu wallahi. Ini bukan sumpah. Ini penutup ayat. Dan Allah itu Maha mengetahui lagi bijaksana. Hakim, bijaksana. Ini sebab pertama, ini sebab kedua. Ada 6 lagi. Duduk bawah mana tu? Duduk bawah ni, sebab bagi depan. 7 kena 8 semua. Dia ada 8. Dia ini 1. Ini satu. Ini 1, ini 2. Ada 6 lagi. Sebab 1 ni sebab dia jadi subjek. Jadi subjek. Allah itu predikat dia Maha mengetahui. Jadi apa juga ayat, kalau dia menunjukkan subjek which is open statement, subjek itu mesti marfu'. Yes. Dan predicate, story telling about the subject should be marfu'at. Tak boleh kata mansub atau majrur. Jadi ada 6 lagi. Okey, boleh? Rasa senang tak? Belum bukan senang. Kita buka Quran ni, tuan-tuan dan puan, believe me lah. Kalau tak percaya kat guru, kat siapa lagi, kan? Dalam 8 tu ada perbezaan tak antara domah dengan tanwin domah? Itu Ada break lagi kan? macam mana? Ada break kalau tidak 8 tu antara sekat domah dengan Ada beberapa pengecualian. Ada. Itu advance lagi. Itu pertanyaan tu pun dah forward soalan yang berasaskan masa depan. Okey, saya fotokopi ni 5 kali. Ini baru kali pertama untuk mengenal semua benda ni. Jadi kita gunakan surah Al-Baqarah saja untuk membolehkan tuan-tuan kenal mansub, marfu', majrur, isim, fa'il dan juga sisipan. Jadi kita andaikan surah Al-Baqarah 286 ayat tu, tuan-tuan dah jadi pakar lah. Ya. Masa yang lain sama je. Yang lain sama je. Jadi pakar, okey. Soalan satu ya. Soalan satu. Kenapa tu banyak bagi? Okey ya. Okey, boleh kita padam ni? Okey. Silakan ya. Okey, jadi ingat ni. Nak ingat ni yang susah ni. Okey. Ada lagi ni. Okey. Dia berjalan. Okey. Tuan-tuan ada buat Quran tak? Ada ya? Okey. Ada komputer. Okey. Sixpen. Okey.
Ya, minta itu tak apa. Itu boleh. Boleh tu. Umum tu. Boleh, tak apa. Okey. Ni boleh apa tu, tak ada wuduk pun tak apa. Dia bukan Quran sepenuhnya. Kalau ada wuduk lagi bagus. Tidak bukan. Muka surah 4 2 kali. Betul tak? Kalau boleh buang satu muka surah 4 tu. Satu Surat 2. ni muka surah 2, 3, 4, 5 kan? Muka surah 4 2 kali Datin. Betul kan ni? Dua tanda okey. 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 Ya? Ni 2. Ayat ni Ni 3. 3, 4, 5. Ini tak ada. Ini tak ada. 4 ada 2. Okey. Memang sengaja tak? Okey, 4 2 tak 2 kali. Dia sengaja kan atau Tak ada. Dia silap. Dia tak faham nombor. dia tak faham Arab? Okey. Okey. Kita harap malam ini ada 20 minit lagi untuk rakaman pertama ni. Kita harap tuan-tuan kenal isim yang majrura. Ya. Okey. Okey. Dia terkeping. Dia terkepit. 65. Okey. Okey. Sawan. Okey, tuan-tuan. Okey. Al-majrurat yang berbaris bawah daripada kalimah isim. Okey. 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 Salah satu sebab dia berbaris bawah, kalau dia panggil huruf jar. Dalam bahasa Inggeris dipanggil prepositions. Ya, wallahu alam betul ke tidak? Huruf jar. Okey. Huruf jar nama dia huruf yang memberi bawahkan. Jar min memberi bawahkan isim selepas dia. Kerana selepas huruf jar hanya isim saja yang boleh duduk. Ya, yang lain tak boleh duduk. Ya, isim dan juga beberapa kalimah sisip. Ya, dengan fa'il dia tak boleh, sama ada fa'il madhi, fa'il mudhari', fa'il amar tak boleh. Dia dengan isim saja atau dengan kalimah sisip. Ya, ya. Membari bawahkan. Okey, membari bawahkan. Yang boleh duduk isim saja ataupun sisipan. Dia dengan sisip. Dan yang paling penting sekali, kita nak baca dia bagaimana. Di mana ada 3 sebab Ustaz? Ya, ada 3 sebab. Ini sebab pertama, huruf jar. Dan sebab kedua, jangan lupa kejap lagi. Dan sebab ketiga, kita tengok sebab-sebab ni dalam Al-Quran ada tak? Okey, tuan-tuan buka Quran. Ya. Kalau ada iPad senang ya. Tuan-tuan bawa. Kelas saya di sana majoriti ada iPad, budak-budak. Dia beli 1,800 semua. Dia kata ustaz sebut je zat dah keluar. Oh. Okey. Okey. Tuan-tuan okey. Isim berbaris bawah, kalau dia ada di depan dia huruf jar. Huruf jar tu salah satunya ala. Ala di atas. Ya. Ila. Ila kepada. Ila. Ba ataupun bi baris bawah. Ba maknanya dengan.
fi di dalam, ataupun dalam bahasa Inggeris dia kata in. But ya, be ni dia kata in atau with. Ya, in atau with. Okay. P in. Ya, mana lebih kurang je. Ila, two or two words. Two or two word. Ya. Oh, banyak. Huruf jar. 10 kan? Huruf jar. Tak apa. Kita beri yang well known saja. Biasa, ya? Yang biasa, yang luar biasa tu dia akan dapat sikit. An. Satu lagi an. An makna from. F R O M. Okey. From, ya. From or about. From or about. Yang mana lebih sesuai? From or about. Okey. Okey. Kita terus tengok pada Quran, ya. Ya, atas. Ya. Okey. Satu lagi, hatta. Hatta nikmat ni, ya. Until. Ya, sehingga. Dan juga lam. Li boleh jadi, la boleh jadi, artinya for dalam bahasa Inggeris, untuk. Ya. Okey. Li dan Dua-dua boleh. li. Ada masa dia jadi li, ada masa dia jadi la, bergantung pada baris sebelum tu. Kalau baris sebelum tu baris atas, lahum. Kalau baris sebelum tu baris bawah, lihim. Dia berubah. Dia ikut baris bawah tu. Okey. Ni okey. Tuan-tuan jangan risau, ini tengok betul-betul ni. Lepas tu insya-Allah, ya. Okey. Tengok ni, ya. Okey. Yang kedua, sebab yang kedua, ini kita jangan bagi contoh lagi. Sebab kedua, bila dua isim yang duduk dekat-dekat, kita katalah al-masjidu. Ya, okey ni. Ini masjid itu. Kalau dia isim saja kan? Masjidu. Ya. Kalau katakan ni an-nabawiyyu. Ini maknanya dua perkataan yang berlainan ni. Masjid itu, Nabi itu. That doesn't make any meaning. Tapi bila kita cantum dua yang menunjukkan possessions, means this, the mosque is belong to Nabi, dia akan jadi buang alif lam, dia akan jadi masjidun nabawiyyi. Ingat, gaya kita tulis ini baris bawah, ya. Kalau sistem lama dulu sini, ya. Ini baris bawah. Kalau baris atas macam ni. Okey, tuan-tuan, ya. Okey, boleh ni. Jadi isim pertama mesti baris depan, sebab tak ada apa-apa. Okey. Isim kedua mesti baris bawah, sebab dia jadi tuan punya masjid. Tuan punya masjid. Tuan punya mesti baris bawah. Benda yang dipunya tu mesti baris depan. Kecuali kalau depan ini ada min. Dia dah jadi min masjidin. Okey, boleh tak? Tapi sini tak ada min, ya Ustaz? Min. Oh. Ini murid pintar ni. Min mana daripada dari? Okey. Min. Sebab sebahagian kan. Okey, tuan-tuan boleh ni? Boleh? Okey, bila tak ada apa-apa, ini kena Masjidun Nabawi. Okey, boleh ni? Okey. So kita okey. Kalau berpisah, masjidu. Kalau berpisah kena dua-dua bagi depan. Kalau macam ni, kalau berpisah kan? Ni, berpisah. Al-Masjidu An-Nabawiyyu. Tak ada makna apa-apa. Tak ada makna. Masjid itu Dia boleh bila dia begitu? tak boleh lah. Tak boleh lah. Tak boleh. Untuk contoh, ya? Tak boleh. Contoh aja. Bukan ayat lah. Bukan ayat lah. Bukan phrase. Okey. Jadi kalau dua perkataan macam ni dan memberi makna kepunyaan, dia akan menjadikan tuan punya ni baris bawah. Kita kata
kita kata rumah Baitu Muhammadin. Rumah itu kepunyaan Muhammad. Kenapa yang tak ada tanwin, tak tanwin ni? Tak ada? Pasal ada alif lam? Oh, ada alif lam. Sebab itu ada signboard di mana tulis. Dia tulis Maulidu Sini. Itu. Ar-Rasulu. Salah lah. Dia patutnya Maulidu Rasul Li. Maulid belong to Rasulullah. Kelahiran Rasulullah, kena Maulidu Rasul Li. Boleh tak? Kepunyaan kan? Banyak lagi dalam Quran, banyak sangat ni. Okey, tuan-tuan faham? Ustaz ulang balik yang masjidu tadi tu. Ya. Ya. Yang tu tak ada makna. Okey. Namanya Okey, nama saja. Kalau Pasal kita dekat-dekat ni, Datin Paduka. kalau tuan punya tadi Yes. masjidu Al-Nabawi. Ye. Nabi Yi. Ini menunjukkan tuan punya. Tuan punya. Masjid itu kepunyaan Nabi. Jadi tuan punya masjid duduk di belakang, masjid duduk di depan. Benda di depan, tuan punya benda di belakang. Tuan punya di belakang. Ya. Kalau Maulidur Rasulullah atau Maulidur Rasulillah? Itu pertanyaan masa depan je kata. Boleh? Boleh. Kalau macam tu, Maulidu Rasulullah. Maulid itu kepunyaan Rasul. Rasul itu belong to Allah. Kemudian Maulid itu belong to Rasulullah. Double. Yes, Maulidu Rasulullah. Maulidu Rasulillah. Bukan. Tengok Datin Paduka betul dengan saya tak. Maulidu Rasulillah. Asal dia Maulidu Rasuli. Kan tak? Bila Allahi jadi Rasulullahi. Jadi ini jadi mudhaf. Ini jadi mudhaf yang kedua. Ini jadi mudhaf ilaih yang pertama. Jadi dalam Quran ni yang banyak ni. Banyak sangat dia orang tanya soalan masa depan ni. Jangan lagi. Ilmu ustaz selapis je. Okey, sekarang ni kelahiran Rasulullah. Betul tak? Jadi kelahirannya dipunyai oleh Rasulullah. Tetapi Rasul ini dipunyai oleh Allah. Jadi ini penyanda dan kena sanda. Ini double. Jadi yang betulnya betul Datin Paduka. Maulidu Rasuli. Tu. Okey, jangan tanya banyak. Susah nak jawab. Okey. Yang ketiga ya. Yang tiga dia balik bawah. Yang kedua ni macam mana discuss Ustaz? Ya. Yang pertama Yang kedua kita nak discuss. Yang kedua ini yang kedua ni tuan-tuan, ini nama dia mudhaf. Mudhaf. Yang ini yang Nabi ni nama dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhaf ni penyanda. Mudhafun ilaih kena sandar. Maknanya rumah masjid itu disandarkan kepada Nabi. Nabi tuan punya masjid. Masjid itu bendanya. Okey? Jadi ini mudhaf. Yang ini yang tadi, yang ini ja. Okey, kita kata ni. Contohnya alal masjidi. Ini jar. Ini majrur. Ini huruf jar, huruf yang kena baris bawah, dan ini majrur kena baris bawah. Pasal term tu yang susahnya. Boleh? Okey. Tak apa tuan-tuan. Ini baru kali pertama. Mungkin dia majrur. Sekarang yang baris bawah. Ya ni alal masjidi ni Datin. Alal masjidi. Masjidi ni nama dia majrur. Ini nama dia jar. Jar ni memajrurkan isim. Boleh? Membawahkan isim. Tak apa, jangan risau, ini tak ada masalah. Ini yang duduk yang kedua lagi.
Ini yang pertama. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Okey. Okey. Ya. Ya. Yang tiga. Zaraf zaman. Zaraf. Ini dia panggil mabuk. Mudah. Mabuk. Nama dia mudah. Mudafun ini. Mudaf. Zaraf. Okey. Okey. Yang ketiga, bila dia menunjukkan situasi. Ya, bila dia menunjukkan situasi. Situasi ni dia panggil zaraf. Ya, situasi. Ya. Di mana Ahmad? Ya, Ahmad amamal bait. Ya. Dia menunjukkan situasi. Dia panggil zaraf. Zaraf. Cuba sebut zaraf. Zaraf. Zaraf ni artinya situations. Situations. Ya. Okay. Ya, antaranya zaraf banyak. Berpuluh-puluh jenis zaraf. Zaraf ni ada dua jenis. Satu zaraf masa. Ya. Yang kedua zaraf tempat. Tak boleh nak buat apa dah, sebab ini dalam Quran. Okey. Zaraf masa ni umpamanya perkataan selepas isyak, sebelum isyak, ya, lepas maghrib, di antara maghrib dengan isya, ya, itu dia dengan isyak, ya. Saya bagi contohnya ya, qablal maghrib. Ini zaraf. Jadi tuan-tuan, al-maghrib ni mesti kena letak bagi bawah. Jangan kata qablal maghribu. Qablal maghrib. Dia punya bunyi pun tak sedap kalau maghribu. Bunyi maghrib kan. Maghribu tu tak jadi ya. Macam nak lari je bunyi. Okey, qabla ya. Okey, boleh? Ini sebab dia zaraf. Qablal maut. Boleh? Qablal mauti. Kalau qablal mautu tak jadi mati. Datuk Mansur suka. Dia kalau Datuk suka tu memang betul-betul joke lah tu. Kalau tidak Datuk dia diam je. Tu orang masa kata kalau Datuk suka tu memanglah. memang joke betul-betul lah. Okey. Qablal maut. Qablal maut. Mauti. Yang ni dia tak macam ni kena bagi depan. Sebab dia ni mabni. Dia zaraf ada mabni. Kalau mabni tu dia tetap bagi atas. Ada tu bagi bawah. Dia tetap ada. Jadi walaupun tak ada apa-apa, dia kena sebut baca macam ni. Okey? Qablal maghribi, qablal mautu. Qablal mauti. Sebelum. Dalam ayat talqin banyak zaraf. Ya, dalam talqin banyak ayat zaraf. Okey, boleh? Okey, tempat pula. Tempat amam. Amamal baiti. Baiti ni makna rumah. Depan rumah. Jadi amam ni juga ada mabni, dia baris tetap. Dia kalau depan lah, kalau atas lah. Nanti kita akan lihat mana zaraf yang ini zaraf, ini
apa tu isim. Ya. Dia menunjukkan tempat. Ini masa dan juga Depan ya. tempatnya. Jadi tuan-tuan, ini dia 3 keadaan dalam Al-Quran bagaimana isim tu kena baris bawah. Yang pertama, tempat pertama, kalau sekiranya dia ada huruf jar depan dia. Huruf jar lebih kurang, ini yang asal lah, ada lebih kurang 20 semua sekali. Ya. Termasuklah waw. Waw, wallahi. Waw tu waw sumpah. Ta pun sama. Tallahi. Bi pun sama. Bi ni bi huruf jar. Ada bi sumpah. Wa billahi, itu semua huruf jar. Boleh? Okey. Okey, yang kedua bila dia menunjukkan apa tu kepunyaan. Kepunyaan. Boleh? Dia mesti baris bawah tuan punya. Yang ketiga bila dia menunjukkan situasi masa. Okey. Isim yang kedua itu mesti baris bawah. Isim yang kedua kalau tempat mesti baris bawah. Kalau sebelum apa? Sebelum maghrib. Maghrib itu mesti baris bawah. Sebelum apa? Sebelum mati nak belajar nahwu. Mesti baris bawah. Dia bila tempat tu maksudnya maknanya depan belakang tu tempat dia. Tempat depan belakang ada 50 semua. Ada 50 semua. Semua atas bawah tepi belakang semua tempat. Dalam Quran banyak sangat zaraf ni. Ada P pun dalam P pun ada P huruf jar. Yalah, tapi tempat juga. Tempat juga. Tapi dia bawa huruf jar. Tuan-tuan dia. Okey ni. Boleh? Okey. Dia tak boleh imamul Ya. bait. Amamu. Amamul bait. Amamal bait. Amam. Bait kalau bait Tak boleh, kena baiti balik bawah. Baiti bawah. Yang kita jadi isu ni al-baiti lah, datang paduka. Al-baiti lah, ini al-mauti lah. Ini yang balik bawah. Yang ni tetap. Okey. kalau kalau minal masjidin Ya. Jadi bawah. bawah. Yes. Ya. Okey. Kita cameraman, boleh kita sambung sikit lagi? Kena take file. Okey, take file. Okey. Okey. Okey, tak apa. Okey. Bersama-sama dengan tuan-tuan puan, saya bagi sisipan yang biasa terdapat dalam Quran. Ya, iaitu ini kena yang color tu kena luminate. Ya. Yang itu kena buat. Okey. Siapa yang luminate dapat markah penuh. Itu RM2 color dia tu. Kalau buat hitam putih tak cantik. Okey. Asal lagi ada. Ya, ada lagi. Yang hitam putih dapat lagi? Okey, datuk dah. Yang hitam putih tu. Oh. Ada lebih? Okey. Warna ya. Okey. Ni. Ada di mana? Apa tu ada? Ada setengah orang dah ada buku dah. Ada. Okey. Tak apalah nanti. Dah tengok tu ke? Okey. Cuba tengok tu. Tengok dulu Tengok yang warna tu. Nampak tak? Yang warna tu al-kalimatu kan? Kalimatu sebelah kanan tu ada isim tak? Sebelah atas tu ada fi'il kan? Sebelah kiri tu ada haraf. Haraf. Okey, di bawah haraf tu, ini haraf-haraf inilah yang mengubahkan isim dan juga fi'il. Dan bilangan dia 80 semua. Tapi di sini tak penuh. Okey? Yang ni ada lagi tak? Yang itu tak nampak doktor. Betul. Tapi itu kita bagi kemudian. Masih ada. Ada sikit lagi. Ada ujung-ujung je. Okey, yang haraf tu tengok tak? Dia tulis yubna daiman. Yubna tu dia tetap macam tu je, dia tak ubah. Mana ni? Ni. Dia tulis. Ini tu. Yes.
You benar tu, baris dia tak boleh tanwin, tak boleh apa, tetap. Macam min lah, tak boleh kata muni, tak boleh kata. Macam ilah tak boleh kata alu ili, tak boleh. Ilah lah. Benar apa? Dah. You benar daiman. Dah iman. You benar artinya tetap senantiasa Panjang masa. sepanjang masa. Daiman tu sepanjang masa tetap, dia tak berubah-ubah, dia macam tu je. Berapa orang pun macam tu je. Kalau 100 orang pun macam tu je, dia tak ubah. Okey? Okey. Yang kita baru belajar hari ni huruf jar. Nampak tak? Yang jari bawah sekali tu. Huruf jar Jadi di situ huruf jar dia kata ala, min, lam, ila, kaf, fi, ba, al-qasam kan? Lepas tu ini huruf-huruf jar ni lah yang menjadikan isim itu baris bawah. Okey, itu buat arrow kat situ. Apa ni au qasim apa? Itu wawul qasam. Wawul qasam tu ni waw sumpah seperti wallahi. Waw tu nama dia waw qasam. Waw nama dia waw qasam. Nama dia gelar dia waw qasam, tapi kerja dia macam huruf jar. Dia kena baris bawah wallahi, tapi waw tu bukan huruf jar, waw qasam. Sama dia dengan tak, tallahi, tak qasam. B ada dua, B huruf jar dan B qasam. Okey? Tuan-tuan rasanya baru ni kan? Dapat ilmu baru kan? Nama-nama pelik kan? Okey? Okey, sekarang ni boleh? Wow, kosong tadi. Kenapa au Ustaz? Au haraf, au fi'al. Au ni menunjukkan atau. Kenapa Ya. Kat mana yang baca ni? Yang mana Puan Sri? Ya. Ini dalam dekat batang. Isim. Haraf. Kenapa pula atau? Yang mana? Pokok-pokok ni. Oh. Ni. Oh, itu. Allahu akbar. Atau ni maknanya dia just to mention pilihan lah. Sama ada kalimah ini dia asal gini. Kalimah ni ada 3. Yang pertama isim, atau fi'il, atau haraf. Wah, murid ni teliti betul tanya. Atau ni mana o kan? Okey, ya? Boleh. Ya. Okey. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi tengok satu dua dalam Quran ya. Okey. Al-Baqarah. Tengok Al-Baqarah. Tengok Al-Baqarah. Yang saya bagi tu Al-Baqarah kan? Okey. Bila kita tengok dalam Quran ni, dia akan lain sikit. Sebab apa? Quran ni dia tak macam yang kita belajar kan, direct. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada boleh pinjam tak? Okey, tak ada. Okey. Okey. Dua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Bismi. B tu. Huruf jar. B. Dengan sin mim tu. Huruf jar. Nampak tak? Bismi. Semua tu lah. B tu huruf jar. B tu asal dia B campur dengan ismun. Jadi bismi. Okey. Kenapa ismi tu pada bawah? Sebab ada huruf jar. Ini bila kita deri ni, ini bukan deri lagi, ini deri 4 saja, belum hodri. Hodri memang pening kepala, tu yang saya suruh tidur tu. Memang pening. Kelas sana pun ramai tidur. Sebab sana tak ada makanan, sini ada makanan. Tuan-tuan kena enjoy ya. Okey tuan-tuan, bismillahi. Allah, kenapa Allah bagi bawah? Bukan. Sebab dia mudhaf. Dia jadi mudhafun ilaih. Ya. Sebab dia tuan punya nama tu adalah Allah. Itu juga
Ar-Rahman tu dia ikut, dia jadi sifat, ya, ikut. Kalau ada dua lagi pun sama jugalah. Okay, jadi kita tahu kenapa Ar-Rahim balik bawah, kenapa Ar-Rahman balik bawah, sebab dia ikut Allah semua. Dia macam domino lah. Ya, kalau ada 2-3 lagi pun semua balik bawah. Siapa dia? Allah itu, ya, yang hi bawah, ni bawah. Ya. Ikut Ar-Rahman tu ikut Allah. Allah. Ya. Rahim pun Ikut Ar-Rahman pula. Okey. Apa tu, Allah tu dia balik bawah sebab dia jadi mudah pun ilaih. Ni macam tadi Masjidun Nabawi. Jadi ya, kepunyaan. Jadi balik bawah. Okey. Ilaih, mudah pun ilaih. Okey. Okey, boleh? Okey. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Fi huruf jar tak? Fi huruf jar tak? Okey, lepas fi tu ada ha kan? Itu isim tu. Isim dhamir tu. Dan hi tu bukan balik asal dia. Hi tu bukan dia balik bawah tu. Hi dhamir tu dia tetap. Dia kena balik tetap. Kalau fi ha lah. Dia tak boleh letak balik bawah, sebab balik bawah dia tu sebenarnya kerana bawah. Asal dia fi huwa. Boleh tak? Tapi kerana pi ni lah dia balik bawah. Tak, bukan kerana pi. Hi tu dia mabni. Dia kebetulan saja tu. Kalau ha, fi ha, tak ada balik bawah. Kalau him, fi him, balik mati. Macam mana boleh kebetulan? Dah tahu. Jangan lagi. Next change. Saran tabuan jangan dilanggar. Lagi dah tu. Yang fihi ni, tanya rumah saya terang 4 kali tak faham, sampai sekarang tak faham lagi. Bukan, dia di kelas lain. Tanya dia di kelas lain. Papa lebor lagi. 4 kali tak faham lagi. Di sini tak tahu berapa kali. Jadi kalau kita susah sangat, kita kata inilah mukjizat Nabi kepada kita, yang kita wajib tahu. Terima saja. Dah, dia ada sebab. Dia ada sebab. Sebab dalam Quran tu ada mabni, ada mu'rab. Yang mabni tu macam mana pun dia tetap baris tu, walaupun dia ada pi, dia ada apa benda pun dia mesti tetap baris, dia betul dia tukar. Itu maksud dia mabni. Tapi susah nak faham. Dengan dhamir. Tapi lah dah tengok ke Tanda yang 3 tu. itu tanda tu tajwid. Tajwid. Okey. Hudan lil muttaqin. Li tu huruf jar. Al muttaqin tu majrur dengan li, dan apa tanda dia? Ya, nun. Ya, sebab dia jamak. Kalau jamak tanda dia ya. Kalau mufrad tanda dia balik bawah. Muttaqin alal muttaqin. Nah bukan barisnya. Nah tu memang baris mula jadi. Tapi baris bawah dia ya tu. Boleh? Sebab itu kalau isim musanna baris bawah dia ya dengan nun. Ya tu, ya. Kalau jamak ya juga. Sebab saya baru beritahu satu baru kan. Sabarlah tuan-tuan. Sabar. Ya ni kan. Tak ada. Ya. Ya. Okey, ya ni. Ini jadi huruf Ini tanda majrur. Ya, tanda majrur. Okey. Tak apa, yang itu jangan dulu, boleh tak? Okey, jangan sah, jangan. Kita takut tak boleh tidur dulu ni. Kita tengok yang mufrad tu. Okey. Allazina yu'minuna bil ghaibi. B ya. Bil ghaibi tu maknanya dengan perkara-perkara yang ghaib. Okey. Wa yuqimunas salata wa mimma. Tu satu lagi, mimma. Yang macam Dr. Nawi nak tanya tadi. Tu kan? Itu KIV dulu. Asal dia min dengan ma. Huruf ja bercantum dengan sisipan, bukan dengan isim.
dia bercantum sama sisip. Yang ini dengan isim. Mim Ma. tu bawah tu huruf ja. Huruf ja. Min tu huruf ja. Min tu huruf ja berarti mudah. Dia macam ni. Dia min asal dia gini. Asal dia min ma. Min ma. Bila kita aja jadi mim. Mimma. Yes. Mimma. Sebab tu yang tak dapat lah. Tak apa. Dia, kalau dia ditulis untuk min nun mati. Oh, ya. Yang dia terkena. Ini kena tulis macam ni. Tak apa. Ini satu je lah Quran, tak payah. Tak risau. Okey. Wallazina yu'minuna bi ma. Bi huruf ja. Ma tu majrur juga. Tapi tanda dia bukan boleh bawah sebab dia mabni. Sebab dia mabni tetap. Kan kita khabar dalam Quran 95% mabni. 5% saja yang berubah. Jadi tu akan jumpa dah tu. 5% tu yang diulang-ulang tu. Okey, nampak tak ni? Nampak? Wabil akhirati. Nampak tak? Wabil akhirati. Nampak tak? B. Dan dengan hari akhirat. Okey? Okey. Hujah. Saya beritahu yang biasa, yang luar biasa saya tak sebut Ulaika ala hudan. Itu jangan takut. Nampak mansub. Ala hudan. Apa sebab ala hudan tu? Nanti jangan tanya lagi tu yang pelik-pelik tu. Nanti kita akan pergi yang exceptional ni. Tak banyak. Kalau ada ya di depan tu, ya mat, dia akan bunyi gitulah. Asal dia ala hudayin. Tapi baca ala hudan. Okey, mir rabbi. Betul, rabbu. Bila ada min, jadi min rabbi, daripada Tuhan. Him. Jadi bukan home. Him sebab rabbi tu pada bawah. Jadi kena him. Kalau rabbu, home. Kalau rabbi, him. Him tu mudhafun ilaih. Rabbi tu mudhaf. Tapi kenapa dia Rabbi? Sebab ada min. Wah, kan sedap baca. Ulaika ala hudam min rabbihim. Wah, tak kan? Rabbihim. Rabbi huruf jar. Ya. Dia mudhaf, him mudhaf pun ilaih. Kan sedap tu kan? Okey. Wa ulaika. Okey. Innal ladzina kafaru sawa'un khatamallahu ala qulub. Muka surat 2. Yang tiga tu jadi 2. 3 jadi 2. Jadi 2. Innal ladzina kafaru. Ada okey. Ada. Jadi 2. 3 tu jadi 2. Okey. Okey, kita cari. Khatamallahu ala qulubihim. Qulubi. Majrur tak? Sebab ada ala kan? Qulubi. Him mudhafun ilaih. Qulub siapa? Qulub mereka. Hati siapa? Hati-hati mereka. Ni betul. Ini. Yes. Qulubihim. Ya, betul. Okey. Jadi tuan-tuan, di sini mudhafun ilaih dhamir. Di sini mudhafun ilaih isim. Betul tak? Di sini baitu Muhammadin isim. Kalau kita nak tukarkan Muhammad ni kepada dhamir, kena kata baituhu. Baituhu. Kalau kita letak sini min baitihi, itu dia, kena ubah, tukar-tukar. Tak apa, ini don't have to worry ni, insya-Allah. Dia dapat sendiri, jangan risau. Jangan ori. Yang penting mari kelas je. Saya percaya begini Tan Sri, Allah Ta'ala suka pada kita belajar bahasa dia. Itu saja. Mana hari ni orang sedang tidur, tak kurang juga orang sedang duduk di padang lagi. Kerana ini kan, ada yang sibuk dengan MLM-nya, tapi kita sibuk dengan kata-kata Allah.
Jadi Allah akan jaga kesihatan kita. Tu saya kata dulu, since 1989 saya started this class, belum ada lagi orang yang meninggal dunia. Sebab itu kalau nak lambat mati, belajar saraf. Tuhan jaga betul-betul. Tuhan jaga saraf kita. Tuhan jaga saraf kita. Baru ni ada seorang meninggal. Pasal tak belajar saraf. Okey, tuan-tuan. Ni. Okey, apa makna saraf? Saraf ni kita kenal. Ini huruf ja. Saraf. Dari ain, dari lam, dari ya. Ain ni huruf mabani. Lam huruf mabani. Ya huruf mabani juga. Bila cantum jadi ala. Ala ni jadi huruf ma'ani. Okey? Okey tu? Al-masjidi ni dari sajadah. Itu saraf. Sajadah, yasjudu, letak mim jadi masjidun, letak alif lam jadi al-masjidu. Itu saraf. Bila baris ni, itu nahu. Ini nahu. Mengetahui baris atas bawah nahu. Mengetahui bagaimana perkataan terbentuk adalah saraf. Itu dia. Baris is nahu. Baris is nahu. Bila gabungan jadi makni. Jadi makni. Yes. Jadi sekarang ni kita tahu what is the difference between nahu and saraf. Nahu concerning tashkil, iskal, ataupun kita kata baris. Saraf, how words form. So baris Formation of the word, how. jadi makni. Makni. Tak apa, saya terang banyak kali lagi. Jangan risau. Bagaimana perkataan terbentuk, itu saraf. Sebab dari satu perkataan boleh pergi sampai 300. From one word only. Salam yaslimu taslimu aslim taslim assalamualaikum. Kan? Okey. Cik Sak, dah ready. Okey, no problem. Boleh tak? Okey, lagi sekali. Dengar. Wa minan nasi. Kenapa annas bagi bawah? Ada min huruf jar. Okey. Wabil yaumi. Al yaumi bagi bawah tak? Tak. Wabil yaumi. Wabil yaumil akhiri. Akhiri tu ikut yaumi. Akhiri tu ikut yaumi. Wa ma hum bi mu'minin. Itu majrur mu'minin. Tanda majrur dia ya, bukan lagi tanda bagi bawah. Nampak tak? Okey. Ini kita baru permulaan apa tu huruf jar. Huruf jar ada satu, kita baru buat, mungkin 2 kali lagi. Dan yang seumpama huruf jar ni ada 37 semua sekali. Ada 37 small topik. Huruf jar baru satu. Huruf jar ada 20. Kita akan kenal semua. Lepas tu kita akan pergi kepada huruf isim isyarah pula. Isim isyarah, isim mausul, ada 37 point all together untuk membolehkan kita mendapat basic memahami Al-Quran, nahwu dan saraf. Jadi tuan-tuan, sabarlah. Ada lagi 36. Kita panggil hotspot lah yang saya keluarkan untuk tuan-tuan dapat. Kalau dapat 25 tu pun dah cukup laju dah boleh dah. 25 dari 37 dah okey dah. Yang pertama baru huruf jar. Isim baris atas, baris bawah, baris depan lebih kurang 10 tajuk. Okey. Lebih kurang 10 tajuk. Yang lain tu fi'il. Bagaimana fi'il berubah? Okey. Jadi kan saya bagi tu untuk fi'il ya. Sila simpan kat rumah, minggu depan bawa. Tapi anak murid ni selalu minggu depan lupa bawa ni. Ini untuk fi'il dah. Untuk isim dah bagi lah. Ini untuk fi'il. Tuan-tuan, setiap kali saya bagi, please write down the date. The date, because semua yang kita bagi tu ikut date. In accordance date dia. Write down the date. Mesti setiap item mesti ada date. Sebab nanti senang saya tengok dalam komputer saya. Date, any date boleh date ni tak apa. Minggu depan tu tak ada beza lah kan. Date dia. Date.
Okey. Minta sini. Siapa yang tak dapat lagi, orang baru yang tak dapat haraf yang minggu lepas? Ya. Yang ni ada kelabu sih. Kelabu. Ya. Yang ni yang minggu depan. Okey. Ya. Betul. Okey. Okey, sama. Siapa lagi? Okey. Profesor. Ada lagi? Dua. Ini kelabu. Nanti kita bagi yang salah. Ini yang kelabu, ini kelabu. Ini huruf alif betul ya. Ya. Nasib lagi. Ya. Tadi boleh tak go all over this? Okey. Okey. Okey, ada permintaan untuk baca huruf jar tadi. Bukan huruf ni. Yang ni Ni, inna ni. Ini semua ni alat-alat yang boleh mengubah fi'il atau isim yang biasa kita jumpa dalam Al-Quran. Saya bawakan di sini untuk mudah kita hafaz. Ya, okey dah. Ya. Tak bagi. Ini. Right the date ni. Okey. Ada lagi? Ada. Okey. Kena dapat yang ni yang ganti muka surat pertama yang kelabu ni. Ya. Okey. Okey. Okey, tak ada. Okey, sana. Okey. Inna sesungguhnya. Ya. Oh, yang minggu lepas ni. Minggu lepas. Ini saya bagi tentang kena hafal. Ini memang tak dapat elah dah kena hafal ni. Tak ada diskaun langsung, tak ada. Tak ada diskaun. Duduklah kat rumah tu hafal ya. Inna ni innallaha kan, boleh isim kan. Anna bahawasanya. Inna dengan anna ni, inna lagi kuat. Inna lagi strong dia punya degree dia. Sesungguhnya. Kuat. Inna lagi kuat. Inna lagi kuat pada anna. An bahawa. Ini untuk fa'il. Lan tidak akan. Lan tidak akan. Lan tidak akan. Ma ada tiga makna. Apa boleh? Barang boleh? Barang boleh. Barang tu macam apa lah kan? Ataupun tidak. Mana ma ni can be positive or negative. Ya. Man siapa? Man. Man anta. Oh, baru saya nak sebut. Man anta. Siapa awak kan? Kalau ustaz tak bagi, boleh dah jangan mengajar ambil tempat ustaz. Ustaz TV lah. Ada satu cerita tu, driver dia kan, dah cerita belum? Man laksa. Ada Okey, man siapa? Laisa tiada. Laisa tiada. Man Laisa. Laisa di bawah Laisa kan? Okey. Kalau Laisa tiada atau bukan. Kalau saya bukan saya, lastu lah. Lastu. Dia bukan saya kan? Dia boleh bercantum dengan domir, ada yang tak boleh. Ya? Allazi, allati, allazina, allai, semuanya yang mereka. Tetapi yang pertama tu yang untuk lelaki satu, yang kedua untuk perempuan satu, yang ketiga untuk lelaki ramai. Dan termasuk perempuan ramai. Dia pakai allazina. Kalau allazina tu combine lelaki dan perempuan dia masuk. Kalau allai perempuan saja. Ya, okey. Okey, haza ini. Hazihi ini lelaki. Hazihi perempuan. Untuk satu. Haza tu ini lelaki satu. Ya, macam saya kata haza Abdullah. Ya, kalau kata hazihi Abdullah dia orang sukalah kan. Haza Abdullah. Mana? Okey. Hazihi perempuan. Haula tu mereka. Ya, mereka. Laki perempuan sama. Ya. Haulai. Ada hamzah tu pada bawah. Ya, ada hamzah. Haulai. Apa ini mereka? Yang dekat. Ya, haula ya.
Ini untuk yang dekat. Okey, kalau yang jauh, ulaika. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika, mereka itulah. Ya. Yang ulaika ya. Zalika, dalam bahasa Inggeris dia kata that's. Kalau hazihi, this is. Ya, dekat. This is, that. Ya, that is. Ya. Okey. Tilka untuk perempuan. Itulah dia untuk perempuan. Ya. Ulaika itu untuk lelaki perempuan ya. Lelaki perempuan sama. Itu bukan kulli tu, kullu. Kullu. Ni saya. Kullu ya. Kullu tu artinya setiap. Ataupun can be seluruhnya. Dua-dua boleh. Saya apa tu boleh aku? Boleh. Nak ambil hantar anak. Sila, tak apa. Kau dulu. Nearly 10. Allah fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lasdu lil firdausi ahla wala Allah faham beli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Allah fahab li